Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya wal mursalin salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. وخصوصا إلى المؤلف العالم العلامة الشيخ عبد الصمد الفلنبني رحمه الله تعالى وحجة الإسلام إمام الغزالي رحمه الله تعالى وإلى مشايخنا وآبائنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kembali pada perbincangan kita berpandukan kitab Sayrus Sadikin ila ibadati rabbil alamin karangan al-alim al-allamah al-syekh Abdul Samad al-Falimbani rahimahullahu ta'ala, merupakan terjemahan daripada kitab Lubab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Perbincangan kita pada malam ni muka surat 21. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan disebutkan oleh Al-Alif dan disebut oleh Al-Arif Billah Al-Syeikh Qasim Al-Halabi di dalam kitabnya yang bernama Sayrus Suluk, bahwasanya nafsu itu ada 7 martabat. Yang pertama nafsul ammarah namanya, dan iaitu ada baginya 6 perkara. Pertama baginya perjalanan, kedua baginya alam, ketiga baginya tempat, keempat baginya hal, kelima baginya wirid, keenam baginya sifat. Jadi apa yang kita nak bincang malam ni masih lagi di bawah tajuk kita Al-Babul Awal fi bayani ajaibil qalbi. Bab yang pertama pada menyatakan keajaiban hati. Jadi kita sekarang ni berada di juzuk yang ketiga daripada kitab Sayrus Salikin ila ibadati rabbil alamin. Musannif rahimahullahu ta'ala mulakan dengan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al qalb. Jaga-jaga kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya pada jasad itu ada mudghah, yakni ada seketul ataupun sepotong daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, apabila baik seketul daging itu nescaya baiklah seluruh anggota. Namun wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, apabila rosak seketul daging itu maka rosaklah seluruh anggota. Ala wahyal qalb, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahui olehmu ia adalah merupakan hati. Jadi dalam membincangkan tentang hati, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala menyebut tentang 4 perkataan, iaitu al-qalbu wal-ruhu wal-nafsu wal-aqlu. 4 perkara ini merupakan hakikat yang sama namun mempunyai i'tibar yang berbeza. Apa dia? Qalbun. Yang pertama qalbun, yang kita terjemah dengan dengan perkataan hati. Waruh, dan yang kedua ruh,
yang ketiga nafsu, yang keempat akal. Jadi sekarang ni kita dalam membincangkan tentang mengetahui makna qalbun, makna ruhun, makna nafsun dan juga makna aqlun. Dan musannif rahimahullahu ta'ala sebut dah dulu apa yang dikatakan qalbun, apa yang dikatakan ruhun, apa yang dikatakan nafsu. Sekarang kita masih di bawah perbincangan tentang nafsu. Dulu musannif rahimahullahu ta'ala sebut kepada kita, ambil daripada kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebut pembahagian hati, pembahagian nafsu itu kepada tiga. Yang pertama nafsu ammarah, yang kedua nafsu lawamah, yang ketiga nafsul mutmainnah. Itu yang disebut oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin. Adapun yang disebut oleh Syekh Qasim Al-Halabi dalam kitabnya yang bernama Sayrus Suluk, beliau menyebut 7 martabat hati. Yang pertama 7 martabat nafsu. Yang pertama nafsul ammarah, nama dia. Jadi nafsu ammarah ni ada perjalanan dia, ada alam dia, ada tempat dia, ada hal dia, ada wirid dia, ada sifat-sifat dia. InsyaAllah akan disebut kepada kita satu persatu. Yang pertama kita bincang dulu tentang perjalanan nafsu ammarah. Maka perjalanannya itu ilallahi ta'ala, yakni kepada Allah Ta'ala, dan alamnya itu alamus syahadah, yakni alam ajsam, dan halnya itu cenderung kepada kejahatan, dan wiridnya itu syariah, dan setengah daripada sifatnya itu jahil dan kikir dan loba dan takabur dan gemar berkata-kata akan perkataan yang sia-sia yang tiada memberi faedah di dalam akhirat, dan banyak marah dan gemar kepada makan makanan, dan hasad dan ghaflah, yakni lalai dan jahat perangai dan menyakit akan manusia dan barang sebagainya daripada segala sifat yang kejahatan. Dan seyogianya bagi orang yang salih itu bahawa membanyakkan ia akan zikrullah ta'ala, yakni membanyakkan menyebut la ilaha illallah padahal berdiri dan duduk dan padahal berbaring, supaya lepas ia daripada nafsul ammarah itu hingga sampai kepada nafsul lawamah. Jadi yang pertama nafsu ammarah. Nafsu ammarah dia ada perjalanan dia. Perjalanan nafsul ammarah ni adalah ilallah. Nanti musannif rahimahullahu ta'ala akan sebut kepada kita beberapa istilah. Yang pertama as-salik ilallah, yang kedua as-salik lillah, yang ketiga as-salik alallah, dan seterusnya as-salik billah. Itu istilah yang akan disebut oleh musannif rahimahullahu ta'ala. Yang pertama sekarang kita sebut dulu as-salik ilallah. Apa dia as-salik ilallah? Makna dia perjalanan kepada Allah. Bila sebut perjalanan kepada, ini menunjukkan masih jauh. Kerana perjalanan kepada bila sebut kepada ni jauh lagi nak sampai. Ini kedudukan nafsul ammarah bisu. Nafsu ammarah ni perjalanan dia ilallah. Kalau ibarat perjalanan kita ke Kuala Lumpur contohnya, masih lagi belum naik highway, masih lagi duduk di jalan bawah, itu orang panggil as-salik ila. Jadi kata musannif rahimahullahu ta'ala, yakni perjalanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alam untuk nafsu ammarah ni, alam dia alam syahadah ataupun disebut alam ajsam, kerana dia memberi tumpuan kepada jasad, kepada zahir, ibadat zahir ataupun kerja-kerja zahir, masih lagi cenderung kepada kejahatan. Ini nafsu ammarah. Allah Ta'ala firman innan nafsa la'ammaratun bisu, menghikayatkan perkataan Nabi Yusuf alaihi salam, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ni sangat mendesak untuk melakukan kejahatan. Ini nafsu martabat yang paling rendah, yang paling bawah. Kata musannif dia cenderung kepada kejahatan, dan dia mempunyai wirid dia apa dia? Wirid dia adalah asy-syari'ah. Jadi nafsu ammarah bisu ni dia lebih kepada wirid dia pada memelihara syariat. Masih lagi duk kira tentang halal haram ni, meninggalkan sembahyang, lagi mencuri, memfitnah, tu orang panggil nafsu ammarah bisu, cenderung dia kepada kejahatan. Jadi untuk berdepan dengan nafsu ammarah bisu ni, wirid dia pada asy-syari'ah, kena memelihara tuntutan syariat.
Yang wajib mesti buat, yang haram mesti tinggal. Kan? Itu wirid nafsu ammarah bisu. Dan setengah daripada sifatnya jahil. Ini sifat-sifat nafsu ammarah bisu apa dia? Jahil, kikir, loba, takabur, gemar berkata-kata dengan perkataan yang sia-sia. Tiada memberi faedah, yang tiada memberi faedah di dalam akhirat. Suka marah, gemar kepada makan makanan. Kemudian bersifat dengan hasad dengki, ghaflah, yakni lalai, jahat perangai, suka menyakiti manusia dan barang sebagainya daripada segala sifat-sifat kejahatan. Jadi wirid untuk nafsu ammarah ni adalah asy-syari'ah. Apa dia asy-syari'ah? Memelihara diri daripada yang haram dan usaha untuk melaksanakan kewajipan. Itu untuk nafsu ammarah ni. Dan sayugianya bagi orang yang salik bahawa membanyakkan ia akan zikrullah. Jadi salik yang mempunyai sifat an-nafsu ammarah ni ataupun disebut tadi as-salik ilallah ni, apa yang perlu dia buat? Dia kena membanyakkan zikir la ilaha illallah. Sama ada jahar ataupun sir. Apa tujuan zikir jahar? Untuk memecahkan nafsu. Sebab tu dia zikir la ilaha illallah. Masa disebut illallah tu tumpu kepada hati dia yang duduk belah kiri tu, jantung yang duduk belah kiri. Tujuan apa? Tujuan nak pecah nafsu ammarah bisu. Kemudian ada juga zikir sir. Zikir sir ni dia zikir dalam hati dia, zikir pelan orang panggil, ataupun zikir sir. Zikir ni adalah untuk menaik martabat, untuk untuk berpindah daripada maqam, daripada nafsul ammarah bisu naik kepada nafsu lawamah, yakni nafsu yang kedua. Tingkat dia tinggi daripada nafsu ammarah tadi. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, yang keduanya nafsul lawamah. Yang kedua nafsul lawamah namanya, maka perjalanannya itu lillahi ta'ala, yakni kerana Allah Ta'ala, dan alamnya itu alam barzakh, yakni alam misal, dan tempatnya itu di dalam hati, dan halnya mahabbatullah, yakni kasih akan ibadat yang disuruh akan dia itu oleh Allah Ta'ala. Jadi yang kedua nafsul lawamah. Nafsul lawamah dia ada perjalanan dia juga. Kalau nafsu ammarah tadi perjalanan dia ilallah, namun nafsul lawamah lillah, perjalanan dia lillah, perjalanan dia kerana Allah. Jadi kalau ibarat perjalanan dunia kita ni, tadi dia duduk jalan bawah, belum naik highway, ni dah dia masuk dah, orang panggil banyak tol dah. Dah mula dah perjalanan dia. Perjalanan ni perjalanan yang agak lancar. Berbeza nafsu ammarah. Nafsu ammarah ni dia nak sembahyang tapi dia kena lawan. Dia kena lawan. Dia malas sembahyang, lawan juga malas nafsu ammarah dia, sehingga dia dapat melaksanakan ibadat sembahyang fardu, sembahyang yang wajib sehari semalam 5 waktu ni. Dia kena berdepan dengan nafsu ammarah dia, nafsu dia yang tak mau sembahyang tu, kan? Dia teringin nak buat dosa, dia kena berdepan dengan nafsu ammarah dia, mendesak dia untuk melakukan dosa. Dia kena memelihara syariat, tinggalkan benda-benda yang haram. Itu orang panggil as-salik ilallah. Sekarang dah ibarat naik duduk atas highway dah, banyak tol dah, ni orang panggil as-salik lillah. Berjalan kerana Allah. Alam dia apa dia? Alam dia alam barzakh. Tadi kalau tadi ni orang panggil nafsu ammarah tu alam dia alam ajsam, mana lebih kepada jisim dia, tuntutan jasad dia, kan? Keinginan syahwat dia, tuntutan jasad lah. Apa orang panggil kecenderungan nafsu dia kepada kepentingan jasad. Rehat banyak, tidur banyak, main banyak, kan? Lalai banyak, sembang banyak. Itu semua ajsam dia, tuntutan jasad dia. Jadi kecenderungan kepada tuntutan jasad secara mutlak itu disebut nafsu ammarah. Adapun nafsu lawamah tidak. Nafsu lawamah ni alam dia, istilah ni alam dia alam barzakh. Bila sebut barzakh, dia tak kalut kepada jasad dia dah, lebih kepada roh. Orang panggil alam barzakh. Jadi tempat dia adalah hati. Kalau apa orang panggil nafsu ammarah tadi, tempat dia adalah jasad, kan? Adapun nafsul lawamah ni tempat dia adalah hati. Keadaan dia mahabbah. Apa dia mahabbah?
kasih beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, suka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu orang panggil mahabbah, kan? Yang amarah tadi tak, yang amarah tadi memang tak suka untuk melakukan ibadat, bahkan dia suka untuk melakukan maksiat. Lawamah tak, lawamah dia disuka melakukan taat. Itu orang panggil halnya adalah mahabbah. Apa dia mahabbah? Kasih akan ibadah yang disuruh akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wiridnya itu ilmu tariqah, dan sifatnya itu laum, yakni mencela akan kejahatan dan menyesal akan dirinya jika taksir daripada berbuat kebajikan, dan banyak fikir dan ujub dan riak, dan banyak i'tirad atas manusia, dan suka ia jadi masyhur kepada orang banyak, dan suka ia jadi penghulu orang, kerana lagi tinggal sertanya setengah daripada beberapa sifat nafsul ammarah. Tetapi adalah segala sifat ini bahawa melihat ia akan yang benar itu benar, dan yang batil itu batil. Jadi kata musannif tariq wirid dia. Tadi kalau wirid nafsu ammarah adalah asy-syari'ah, adapun wirid nafsul lawamah adalah tariqah. Masalah syariat insya-Allah untuk melakukan perkara yang wajib, ibadat-ibadat zahir insya-Allah selesai. Dia tak buat lagi maksiat zahir, bahkan sebahagian daripada maksiat batin dia pun dah dia tinggalkan. Dia sentiasa melakukan kewajipan zahir, bahkan kebanyakan dia sudah melakukan dan juga sudah melakukan beberapa ibadat batin. Ini untuk nafsul lawamah ni. Tak jalan dia pada wirid dia adalah ilmu tariqah. Jadi dia tak kalut dah. Dia tak masalah tinggal sembahyang insya-Allah tak berlaku pada diri dia, kan? Masalah nak mencurikan, nak fitnahkan, nak mengumpat orang tak ada dah untuk nafsul lawamah ni. Namun sesekali dia terlibat dengan maksiat. Maksiat apa? Maksiat riak, kan? Maksiat ujub, maksiat i'tirad atas manusia. Masih lagi ada i'tirad. I'tirad ni dia komplain, hati dia duk komplain orang. Kau ni tak kena, kau ni tak kena. Masih lagi ada. Ujub masih lagi ada, riak masih lagi ada. Kemudian keinginan kepada masyhur, suka dipuji, suka diangkat untuk menjadi ketua dan sebagainya. Masih ada dalam diri orang yang mempunyai nafsul lawamah. Namun dalam masa yang sama dia lawan perasaan tadi. Apabila dia terlibat dengan maksiat, dia segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang panggil lawamah. Lawamah ni dia mencela diri dia apabila melakukan kemaksiatan, apabila lakukan kejahatan. Berbeza nafsu ammarah tadi. Nafsu ammarah dia selesa dengan kejahatan yang dia buat, kan? Adapun nafsu lawamah tidak. Apabila dia buat maksiat dia rasa bersalah, dia mencela diri dia, dia mengaku, ya Allah aku terlibat lagi dengan maksiat, ya Allah astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Masih ada, kan? Dia berusaha untuk menghilangkan diri dia daripada sifat riak. Dia berusaha untuk tak buat perkara-perkara yang boleh menyebabkan timbulnya perasaan riak. Namun masih ada dalam diri, dalam hati kecil dia keinginan untuk diketahui amal ibadat dia. Tu orang panggil nafsul lawamah. Dan diketahuinya bahawa segala sifat. Namun kata musannif, dia ni adalah orang yang melihat kebenaran itu benar, kebatilan itu batil. Dia nampak, oh ini betul, ini tak betul. Dia nampak, ya, dia nak buat segala perkara yang diperintah oleh Allah, sama ada ibadat zahir ataupun ibadat batin. Namun masih lagi dia tak mampu untuk melaksanakan sepenuhnya. Dan diketahuinya bahawa segala sifat yang tersebut itu kejahatan yang dicela oleh syarak, padahal belum kuasa ia berlepas daripadanya, tetapi adalah ia dalam memerangi akan nafsul amarah yang bersifat dengan yang demikian itu. Dan adalah bagi orang yang mempunyai nafsul lawamah pada martabat ini, gemar ia dalam mujahadah, yakni dalam memerangi akan nafsunya yang amarah itu, dan gemar ia muafakat akan syariah. Dan lagi baginya beberapa amal yang soleh daripada semua. Jadi orang yang mempunyai nafsu amarah ni dia selalu bertahajud, dia selalu puasa sunat, dia suka bersedekah dan sebagainya. Tetapi masih lagi orang panggil terselit di hati dia sifat ujub, sifat riak yang khafi. Gemar ia di dalam hatinya bahawa dilihat oleh manusia dalam ibadat dia. Suka orang tengok dia buat baik, padahal tiada dilihatkan akan ibadatnya. Dia menyembunyikan ibadat dia, kebaikan dia, namun dia suka kalau orang tahu kebaikan dia. Itu orang panggil nafsul lawamah.
dan tiada dizahirkannya kepada manusia, dan tiada beramal ia kerana manusia, dan amalnya itu kerana Allah juga, tetapi bergerak-gerak dalam hatinya suka ia dipuji oleh manusia daripada pihak amalnya, padahal dilawannya akan yang demikian itu, tetapi tiada kuasa ia menghilangkan ia daripada hatinya sekali-kali, kerana jika hilang sekali-kali riaknya dan ujubnya daripada hatinya, nescaya sampai kepada martabat nafsul mulhamah. Jadi masih lagi ada riak dan ujub. Apa dia riak? Riak ni dia buat sesuatu untuk diketahui oleh orang, untuk diperhatikan oleh orang lain. Itu ada lagi tersemat dalam diri dia perasaan riak. Ujub, apa dia ujub? Ujub ni dia melihat seluruh kebaikan yang dia buat adalah hasil daripada usaha usaha dia, kan? Hasil daripada mujahadah dia. Itu orang panggil ujub. Lawan daripada riak, ikhlas. Ikhlas ni buat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Lawan bagi ujub zikrul minnah. Apa dia zikrul minnah? Ingat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh main masjid contohnya, dia boleh duduk dalam majlis ilmu pada malam ni contohnya, dia pandang, kenapa aku boleh duduk dalam majlis ilmu? Oh, kerana aku ada kelapangan, kan? Ataupun kerana aku dekat dengan masjid, ataupun kerana aku sihat, ataupun kerana aku ni apa dia, tak ada kerja lain, contohnya. Itu orang panggil ujub. Macam mana nak berdepan dengan sifat ujub? Zikrul minnah. Ingat bahwasanya segala kebaikan yang dia buat itu adalah taufik Allah. Bukan sebab dia duduk dekat dengan masjid. Ramai yang duduk dekat dengan masjid tak sampai, kan? Bukan sebab dia sihat, ramai yang sihat tak sampai. Bukan sebab dia orang panggil ada waktu lapang, ramai yang ada kelapangan tapi tak sampai ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita boleh duduk dalam majlis ilmu, dalam rumah Allah ketika ini kerana apa? Semata-mata taufik Allah. Allah buat bagi kita beribadat kepada dia. Itu orang panggil taufik. Khalqut ta'ati lil 'abdi. Allah menjadikan ketaatan kepada hamba dia. Innallaha ja'ala al khaira wasyarra fatuba liman ja'ala lahul khair. Allah Ta'ala buat kebaikan, Allah Ta'ala buat juga kejahatan, maka beruntunglah orang yang Allah Ta'ala jadikan kebaikan untuk diri dia, kan? Allah Ta'ala buat beri kebaikan itu kepada kita, beruntung. Jadi kebaikan yang kita boleh buat baik itu sebab Allah Ta'ala beri kebaikan itu kepada kita. Itu orang panggil zikrul minnah. Ingat pemberian Allah. Ketika kita beribadat kepada Allah, ingat yang kita boleh ibadat ni kerana kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang panggil zikrul minnah, untuk buang sifat ujub. Jadi kata musannif rahimahullah taala, orang yang mempunyai sifat lawamah ni, nafsul lawamah ni, masih lagi tersemat sifat ujub dalam diri dia. Dia tak mampu nak buang. Dia perlu mujahadah lagi, dia perlu berzikir lagi. Zikir dia apa dia? Wirid dia apa dia? Wirid dia adalah Allah, 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 kan? Dia tak zikir la ilaha illallah lagi. Dia zikir dia dah naik dah, iaitu zikir dia Allah, Allah, Allah. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan apa sahaja keadaan dia, sentiasa dengan zikrullah, Allah, Allah, Allah. Yang ketiga nafsul mulhamah namanya, maka perjalanannya itu ala Allah, yakni bahwasanya orang yang salik pada martabat ini tiada jatuh tilik mata hatinya itu melainkan atas syuhud akan perbuatan Allah Ta'ala, karena telah nyata hakikat iman dan yakin dalam hatinya bahwasanya sekalian perbuatan itu terbit daripada kudrah Allah Ta'ala, dan selain daripada Allah Ta'ala itu tiada sekali-kali pada hakikatnya itu mempunyai perbuatan, dan telah fana ia daripada perbuatan barang yang lain daripada Allah Ta'ala dalam syuhud akan perbuatan Allah Ta'ala. Yang ketiga kata musannif rahimahullah ta'ala, nafsu mulhamah. Jadi kita tahu kedudukan martabat nafsu ni, kita boleh tengok dari kita tepuk dada tanya iman kita, kita duduk tang mana? Kita duduk tang ammarah ke, ataupun kita dah pergi kepada lawamah, ataupun dah naik sampai peringkat mulhamah? Bolehlah kita tepuk dada tanya diri kita, kita ni kecenderungan kita kok mana? Nafsu kita
setakat mana kedudukan dia. Jadi kata musannif rahimahullah taala, yang ketiga nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah ni dia ada perjalanan dia. Perjalanan dia pada ala Allah. Kan? Tadi mula-mula ilallah, kemudian lillah, kemudian ala Allah. Apa dia ala Allah? Ay ala musyahadatillah. Tadi lillah, li ajlillah, kerana Allah. Ala Allah ay ala musyahadatillah. Dia beribadat, perjalanan dia atas musyahadah Allah Subhanahu wa taala. Apa dia musyahadah Allah? Mata hati dia sentiasa melihat perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang berlaku di depan dia, dia nampak itu adalah perbuatan Allah. Sama ada baik ataupun buruk, dia melihat semua itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah taala buat kamu dan juga Allah taala buat perbuatan kamu. Jadi apa saja yang berlaku, dia pandang. Dia pandang apa? Dia syuhud. Dia syuhud apa? Hati dia melihat semua itu adalah ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan murad dengan fana pada martabat ini, yakni nafsul mulhamah, iaitu luput daripada perasaannya dan daripada perbuatannya dan daripada segala panca inderanya, yakni ghaib ia daripada pendapatannya di dalam syuhud akan Allah taala dan syuhud akan segala perbuatan Allah taala. Ini disebut oleh musannaf, disebut dalam istilah tasawuf sebagai apa? Fana. Fana af'al orang panggil. Dia fana perbuatan dia, nyata perbuatan Allah. Fana ni makna apa? Fana ni makna binasa. Binasa perbuatan dia, nyata perbuatan Allah. Kan? Oh, dia tengok kawan tu baik, contohnya tindakan perbuatan kamu, perbuatan seseorang itu perbuatan baik, ataupun dia tu ahli ibadah. Kita tengok dia masya-Allah rajinnya ibadat, rajinnya sembahyang, rajinnya puasa. Kita pandang semua perbuatan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Segala perbuatan lah, segala perbuatan. Dia pandang semua itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melaksanakan sembahyang, dia pandang sembahyang ini datang daripada Allah. Itu orang panggil fana. Dia tak nampak dia sembahyang, dia nampak Allah yang jadikan dia sembahyang. Kan? Hilang perbuatan dia, nyata perbuatan Allah. Ketika dia buka kitab untuk baca kitab, dia nampak Allah taala yang jadikan dia baca kitab ni. Dia tak nampak aku rajin baca kitab dah. Kan? Macam tu juga ketika dia mengaji, dia duduk mengaji, dia tak rasa yang aku ni rajin mengaji apa semua dah. Dia tak nampak yang kerajinan dia menuntut ilmu dah. Dia nampak apa? Allah taala yang buat bagi dia rajin mengaji ni. Gitu. Tu orang panggil apa? Fana perbuatan dia, nyata perbuatan Allah. Seperti mana kita baca firman Allah taala tadi, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah taala buat kamu, kita pun Allah taala buat, wa ma ta'malun, dan perbuatan kita pun Allah Subhanahu wa taala buat. Itu orang panggil apa? Fana fil af'al. Hilang ghaib, binasa perbuatan dia, nyata hanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan murad dengan fana pada nafsul mutmainnah yang lagi akan datang itu fana segala sifatnya dan syuhud ia akan sifat Allah taala. Dan murad dengan fana pada martabat radiyah yang lagi akan datang itu iaitu fana dirinya daripada segala sifat basyariah di dalam syuhud akan ahadiyah Allah taala. Kerana pada martabat nafsul radiyah itu telah hampir ia pada maqam baqa, dan maqam itu iaitu martabat nafsul mardiyah yang lagi akan datang bicaranya itu. Jadi di sini musannif sebut setiap maqam tu dia ada, setiap martabat nafsu dia ada fana dia. Fana nafsu tadi, fana nafsul mulhamah, kemudian fana nafsu radiyah, kemudian fana nafsu mutmainnah, kemudian fana nafsu radiyah, kemudian barulah baqa nafsu mardiyah. Tu dia ada istilah-istilah tasawuf dia. Jadi kita sebut tadi fana pada nafsu mutmainnah iaitu fana af'al. Hilang perbuatan dia, nyata perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Syuhud perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila naik apa orang panggil nafsu radiyah, martabat nafsu radiyah, di situ ada fana juga. Yang disebut sebagai fana apa? Fana segala sifatnya, syuhud akan sifat Allah. Dia tengok masya-Allah kawan tu pemurahnya. Pemurah tu sifat siapa? Pemurah tu sifat
Allah. Hilang pemurah seseorang, hilang pemurah makhluk, nyata pemurah Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, dia rajinnya menderma, kan kita sebut Ustaz Abi Liu, kan dia rajin menderma dan suka menderma dan rajin tak kisah bab menderma, tak fikir, menderma sungguh. Masya-Allah pemurahnya dia. Jadi ketika itu, ketika dia melihat pemurahnya seseorang, nyata sifat pemurah Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Orang panggil apa di sini? Fana af'al. Apa dia fana sifat? Apa dia maksud fana sifat? Hilang segala sifat-sifat makhluk, nyata sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kan? Tengok pemurah, tengok baik kawan tu, kan? Tengok kawan tu masya-Allah penyambarnya dia, maka nyatalah sifat halim Allah Subhanahu wa taala. Kan? Tengok kawan tu masya-Allah pemaafnya dia, maka ketika tu hilang pandangan dia terhadap sifat pemaaf makhluk, tapi dia melihat sifat pemaafnya Allah Subhanahu wa taala, sifat ghafur Allah, sifat rahim Allah. Kan kita tengok masya-Allah kawan tu simpatinya, kan mempunyai sifat simpati, mempunyai sifat kasih. Sifat tu main daripada mana? Allah taala yang campak sifat tu. Jadi segala sifat-sifat yang dia lihat di sana nyata sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifat tu berbentuk kecantikan, keelokan, nyata sifat jamal Allah, sifat indah Allah, sifat pemurah Allah, sifat kasih Allah Subhanahu wa taala, sifat latif Allah Subhanahu wa taala. Bila berlaku pada dia sifat-sifat yang berbentuk bengis, yang berbentuk yang berbentuk orang panggil sifat-sifat yang qahar, maka ketika itu nyata sifat kamal Allah Subhanahu wa taala, sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang panggil fana pada segala sifat, syuhud akan segala sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kedudukan martabat martabat nafsu mutmainnah. Kemudian yang ketiga, fana martabat radiyah. Apa dia fana martabat radiyah? Hilang segala kewujudan makhluk, nyata kewujudan Allah. Jadi segala kewujudan yang dia lihat bukit, dia lihat langit, dia lihat matahari, dia lihat daratan, dia lihat lautan, segala apa yang dia lihat, ketika itu hilang segala maujud, nyata wujud Allah semata. Kan? Dia tengok kewujudan alam, dia tak nampak kewujudan alam, dia nampak apa? Dia nampak kewujudan Allah. Itu orang panggil apa? Syuhud fi zat, ataupun fana diri orang panggil. Kan? Di sini musannif sebut fana dirinya daripada sifat basyariyah di dalam syuhud akan ahadiyah Allah Subhanahu wa taala. Mana apa saja yang dilihat Allah, kan? Mana apa? Nyata kewujudan Allah di situ. Biasalah, bukan dia nampak Allah dengan mata dia. Laisa kamitslihi syai'un, Allah taala tak serupa sesuatu. Mana dia mengingati Allah dengan hati dia. Itu maksud dia. Kan? Dia duduk tepi pantai, dia tengok masya-Allah terbentangnya laut di depan dia. Ketika itu apa yang keluar daripada mulut dia? Allah. Kan? Kenapa terkeluar daripada mulut dia Allah? Kerana hati dia syuhud kewujudan Allah. Perhati kewujudan Allah. Dia tak nampak wujud. Memanglah mata zahir dia nampak laut depan dia, tapi hati dia bukan pandang di laut tu, pandang kepada pencipta laut tu. Itu orang panggil syuhud apa? Syuhud sifat basyariyah, nyata sifat ahadiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita zauqi, cerita rasa. Man lam yazuq lam yadri. Siapa yang tak rasa, dia tak tahu. Cerita rasa ni bukan boleh cerita banyak-banyak, kan? Sebab benda rasa boleh sebut je lah, tapi yang rasa tahu. Saya pun sekadar cerita apa yang musannif tulis dalam kitab ni, kan? Untuk guru kita hurai macam tu, kita pun hurai macam tu lah. Habis. Kemudian barulah setelah fana barulah dia naik maqam baqa, naik maqam naik martabat nafsu mardiyah. Di situ orang panggil baqa, maqam baqa, kan? Baqa ma'allah. Teruskan. Dan alamnya itu alam arwah
dan tempatnya itu di dalam ruh, dan halnya itu asyik akan Allah Ta'ala, dan wirid itu ma'rifah akan Allah Ta'ala. Ini orang panggil maqam mutmainnah tadi, martabat nafsu mutmainnah, alam daripada alam arwah. Kalau sebelum tu alam ajsam, kemudian seterusnya alam barzakh, yang seterusnya alam arwah. Apa dia maksud alam arwah? Hal keadaan asyik akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat dia alam arwah, keadaan dia asyik akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia beribadat kepada Allah dalam keadaan asyik. Asyik ni dia lebih daripada cinta, kan? Tadi beribadat kepada Allah dalam keadaan cinta, dalam keadaan suka. Ni beribadat kepada Allah Ta'ala dalam keadaan asyik, dalam keadaan rindu. Dan wirid dia apa dia? Wirid dia ma'rifatullah. Wirid dia ma'rifah. Kalau yang pertama tadi wirid dia syariat, dia kena duk jaga syariat. Wirid yang kedua apa dia? Hakik tariqat, dia kena memelihara tariqat. Wirid yang kedua ma'rifah, kan? Ma'rifah ni dia buat dalam keadaan kenal. Sebab apa? Dia buat dalam keadaan rindu. Sebab apa rindu? Sebab dia kenal, kan? Sebab apa rindu? Sebab dia cinta. Sebab apa dia cinta? Sebab dia kenal. Ni kenal ni orang panggil ma'rifah akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang panggil dia ibadat dia gitu. Hak yang tadi dia beribadat dalam keadaan seronok. Tahajud dia, semayang dia, puasa sunat dia, banyak ibadat yang dia buat. Kerana apa? Kerana dia seronok. Hak ni tak. Walaupun ibadat dia 2 rakaat dia, contoh dia buat 2 rakaat je, tapi buat 2 rakaat dalam keadaan asyik, kan? Takbir Allahu Akbar, dalam keadaan asyik. Orang yang pernah bercinta tahu macam mana asyiknya cinta tu, kan? Walaupun jumpa sekali. Hak tadi ni yang pertama dia suka jumpa, kejap-kejap nak jumpa. Hak asyik ni tak, dia jumpa sekali tak apa, tapi dia jumpa dengan penuh keasyikan. Beza tu, kan? Dan sifatnya itu as-sakha, yakni murah hati, dan qanaah, yakni tiada loba, dan ilmun, yakni ilmuddin, dan tawadhu', yakni merendahkan diri, dan sabar, dan hilim, yakni tidak lekas marah, dan tahmilul adha, yakni menanggung akan kesakitan. Ini sifat-sifat dia. Sifat orang yang mempunyai nafsul lawamah ni, nafsu mutmainnah ni apa dia? Iaitu pertama murah hati, qanaah ni tak loba. Kemudian ilmu, dia mempunyai ilmuddin, ilmu agama. Kemudian tawadhu', sifat dia rendah diri. Sabar, halim makna dia tak lekas marah. Kemudian tahammulul adza ni menanggung karenah masyarakat, kan? Disakiti, kadang-kadang orang mai ziarah dia, kan? Bukan waktu ziarah. Saya ingat lagi guru saya, orang mai ziarah dia pukul 3 pagi, buka pintu, kan? Buka, layan tetamu. Sedangkan benda tu menyusahkan dia, tapi dia tahammulul azza. Apa dia tahammulul azza? Tanggung karenah masyarakat ni. Disakiti, makna orang menyusahkan dia tak apalah. Itu orang panggil tahammulul azza. Kemudian memaafkan daripada kesalahan manusia. Orang buat salah kat dia cepat memaafkan. Menunjukkan manusia atas jalan amal soleh, berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, dan atas berbuat kebajikan. Menerima ia akan uzur daripada manusia, mudah memaafkan. Kemudian syuhud ia akan bahwasanya segala perbuatan manusia dan segala binatang ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berarti semuanya adalah di bawah qada dan qadar Allah, di bawah genggaman kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syuhud segala perbuatan dirinya, yakni adalah syuhud segala perbuatan dirinya dan segala perbuatan makhluk lainnya terbit daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fana perbuatannya, perfana perbuatan sekalian yang lain daripada Allah Ta'ala di dalam perbuatan Allah, dan dinamakan oleh ulama sufi sebagai fana af'al, seperti mana kita hurai tadi. Dan tiada tinggal baginya i'tirad. Apabila dia melihat semua itu adalah perbuatan Allah, maka ketika itu tidak berlaku dalam diri dia i'tirad. I'tirad apa dah? Komplain. Tak ada istilah komplain. Awak buat macam tu, awak buat macam ni, kenapa jadi gitu, kenapa jadi gini? Kan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat menceritakan bagaimana dia hidup bersama Rasulullah. Bertahun-tahun dia hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak pernah kata kepada dia, kenapa buat macam ni?
kan? Kenapa buat begitu? Tak pernah komplain, tak pernah i'tirad, tak pernah tanya sebab apa buat macam ni, sebab apa buat macam ni, tak buat macam ni, tak. Itu orang yang berkhidmat dengan Rasulullah, khadam Rasulullah, tak pernah Rasulullah tanya sedemikian. Kerana apa? Kerana memandang semua itu adalah af'al Allah, semua perbuatan Allah. Apa yang berlaku dah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak perlu dah tanya sebab apa buat macam ni, sebab apa buat macam tu, kan? Yang jadi itu adalah ketentuan Allah lah. Oleh kerana syuhud af'al itu terlalu tinggi, maka ketika itu tidak ada istilah i'tirad, tidak ada istilah komplain, tidak ada istilah apa lagi lain pada komplain, i'tirad, komplain lah, kan? Mencela dan sebagainya, dan adalah dan setengah daripada sifatnya asyauq, yakni rindu dan menangis dan susah hati dan enggan dia daripada segala makhluk, dan masyghul ia dengan berbuat ibadat akan Allah Subhanahu wa taala. Sifat dia rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, tak suka dia berjumpa dengan makhluk, kan? Diceritakan macam mana Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ni Imam Ghazali cerita dalam kitab Minhajul Abidin. Nabi Musa alaihi salam ketika mana bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Bermunajat 40 hari. Setelah selesai bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala 40 hari itu turun daripada Bukit Tursina. Dalam perjalanan jumpa manusia, dengar manusia bercakap, nak termuntah, kan? Bunyi ya Allah uduhnya, suara manusia itu dah uduh lah. Kenapa? Tadi dia bercakap dengan Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Dia berbicara dengan Allah perbicaraan yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak serupa sesuatu, tak tergambar dalam kaifiat, di sisi kita tak tahu macam mana. Itu serah pada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang berlaku pada Nabi Musa setelah bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, turun daripada Bukit Tursina, jumpa manusia, dengar suara manusia dah muak, kan? Nak termuntah dengar suara manusia. Kenapa? Dia betapa indahnya dia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang berada dalam kedudukan nafsu mutmainnah ni, dia tak seronok bersembang, tak minat. Bersembang layan gitulah, tapi hati dia tak. Hati dia sentiasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu mana dia enggan daripada segala makhluk, masyghul ia dengan ibadat akan Allah Subhanahu wa taala, masyghul ia dengan zikrullah. Jadi setiap detik, setiap waktu, setiap ketika sentiasa ada dengan zikrullah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang ingat kepada Allah, mereka yang sebut Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berjalan, dalam keadaan qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan juga dalam keadaan mengiring, sentiasa menyebut Allah. Dan sangat gemar ia akan Allah Subhanahu wa taala, sangat rindu pada Allah dan barang sebagainya, seperti yang sebut dalam kitab Sayrus Suluk. Dan sayugia bagi orang yang telah sampai kepada martabat ini bahawa ia membanyakkan zikir kan? Dan terkadang disebutkan dengan nafi dan isbat, iaitu lahu illahu, dengan mat la dan waw, lahu illahu, kan? Itu maksud dia. Seperti membanyakkan ia zikir itu kerana serta membanyakkan ia zikir itu kerana tiada memberi bekas zikir Allah itu, melainkan dengan membanyakkan zikir yang jahar, serta dengan kuat, dan membanyakkan zikir khafi, supaya sampai ia kepada martabat nafsul mutmainnah. Ini nafsu apa ni? Nafsu mulhamah, kan? Kita silap. Yang kita dah bincang ni nafsu mulhamah. Jadi nafsu mulhamah ni zikir dia apa dia? Zikir dia hu. Apa dia hu? Dia, kan? Dia tak sebut dah la ilaha illallah, dia tak sebut Allah dah, dia sebut apa? Hu. Banyak dia dengan hu. Apa dia hu? Dia. Kenapa mulut dia sebut dia? Kerana hati dia sentiasa mengingat Allah. Dia tu rujuk kepada siapa? Dia tu rujuk kepada Allah, kan? Dia tak sebut nama dah. Orang tanya, tu siapa punya tu? Dia punya. Tu siapa dia buat tu? Dia buat. Tu siapa yang awak mai tu? Dia awak mai. Jadi sebab apa yang asyik duk dia? Kerana hati dia asyik. Kerana hati dia terlalu
terlalu rindu. Orang tanya siapa dia? Dia orang tak mahabbah lama kan. Itu perumpamaan dia. Jadi gitu dia sebut la ataupun dia zikir lahu illahu. Apa dia maksud lahu illahu? Tiadalah dia melainkan dia. Apa dia sebut tiadalah dia melainkan dia? Tiadalah dia, yakni Allah, melainkan dia, melainkan Allah. Itu maksudnya. Habis. Dan sayugia dihadirkan di dalam hati pada ketika zikir hu itu akan semata-mata wujud Allah yang mutlak, seolah-olah ia melihat akan dengan mata hatinya akan Allah yang tiada baginya warna dan tiada baginya tempat dan tiada baginya jisim dan tiada baginya misal dan sesuatu yang pada sesuatu yang baru ini. Dan sayugia dihadirkan dalam hatinya pada ketika berzikir lahu illahu, tiada yang mawjud hanya Allah Ta'ala, yakni dinafikan segala yang lain daripada Allah Ta'ala itu pada hatimu dan diisbatkan semata-mata wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala jua. Ketika disebut hu rojak pada siapa? Rojak pada Allah. Ketika disebut lahu illahu, makna tiada yang mawjud, yang wujud pada hakikat melainkan Allah semata. Jadi hati dia tak ada selain daripada Allah, aghyar. Apa dia aghyar? Selain daripada Allah tak terlintahlah hati dia. Jadi doa dia Allah kan, ataupun dia hu tu keadaan dia. Mulut dia hati dia Allah. Habis. Jadi apa yang disebut ni itu perjalanan para waliullah. Kita baca apa yang ditulis oleh mereka. Kemudian yang keempat, nafsul mutmainnah. Jadi kita dah lalu 3 nafsu. Yang pertama nafsu ammarah, yang kedua nafsu mulhamah, yang ketiga nafsul yang kedua nafsu lawwamah, yang ketiga nafsul mulhamah, yang keempat insya-Allah pada pertemuan akan datang nafsul mutmainnah. Jadi tadi saya silap kan, saya dah sebut nafsu mutmainnah, sedangkan perbincangan kita tadi adalah nafsu mulhamah. Nafsu mutmainnah insya-Allah pada pertemuan akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wahdina bihidayatil 'arifin. Allahumma waffiqna li ta'atik wa atmim taqsirana wa taqabbal minna. Allahumma ij'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.